Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah yang telah melimpahkan kepada kita rahmatnya dan nikmatnya. Muslimin muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian, kita sambung sirah Nabi Allah Idris alaihissalam. Kita mengambil pengajaran daripada sirah Nabi Idris, pengajaran yang ke-8. Dalam kuliah yang lalu kita bincang pengajaran yang ke-7 daripada sirah Nabi Idris AS. Pada pagi ini kita bincang pula pengajaran yang ke-8, iaitu jangan mengumpul harta melebihi keperluan. Jangan mengumpulkan harta melebihi daripada keperluan. Nabi Idris AS menyarankan kepada kaumnya, menyeru kepada kaumnya supaya jangan mengumpulkan harta melebihi keperluan. Sebab bila lebih itu tak jadi kita dah. Kalau tinggal pun jadi orang lain dah. Banyak macam mana sekalipun harta yang kita miliki, bila kita tinggal, maka harta itu akan jadi milik kepada orang lain, pewarisnya. Kalau pewaris orang saleh, alhamdulillah. Takut pewaris kaki dada ya. Jadi habis harta tu kita beli dada ya. Kita hendaklah bersifat qana'ah. Qana'ah ni maknanya bersifat mencukupi dengan apa yang Allah bagi. Allah bagi sebanyak itu, alhamdulillah. Allah bagi lebih sikit lagi, alhamdulillah. Allah bagi lebih lagi pun, alhamdulillah. Tak kira sikit banyak pun. Bersifat qana'ah. Dan inilah sifat Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul, sifat para sahabat. Mereka berqana'ah dengan rezeki yang diberikan oleh Allah SWT. Allah bagi lebih tak apa. Bila Allah bagi lebih, kita menginfakkan harta pada jalan Allah. Kita berbelanja kepada ahli keluarga kita dan seumpamanya. Tidak bawah dan tidak kedekut. Jadi sifat qana'ah ini merupakan ciri-ciri kemuliaan manusia. Di antara tanda-tanda kemuliaan manusia itu ialah mereka hidup dalam qana'ah, berpada dengan apa yang Allah bagi. Setengah manusia ditomak halal. Sebab itulah Nabi kata, dapat satu lembah emas, dia nak lembah yang kedua. Dapat lembah yang kedua, dia nak lembah yang ketiga. Tak pernah sud. Keinginan manusia ni memang tak pernah sud. Dah habis sama. Habisnya cetung je kaki, cetung je kepala, bawa gitu, bawa gitu, habis cerita. Selagi tak mati, selagi itulah keinginan manusia ni tak pernah ada ujung sempadannya. Itu kebanyakan manusia. Sebab apa? Sebab ikut area hawa nafsu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengasihi orang-orang yang hidup sederhana. Allah kasih kepada orang hidup sederhana, ataupun berasa cukup dengan rezeki yang dikurniakan oleh Allah. Allah bagi rezeki memang dia rasa cukup. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qad aflaha man aslama wa ruzika kafafan wa qana'ahu Allahu bima atahu." Sesungguhnya untung orang yang masuk Islam dan rezekinya cukup dan merasa cukup dengan apa pemberian Allah kepadanya. Nabi kata, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi kata, untung orang yang masuk Islam, duduk dalam Islam ini dengan rezeki yang cukup. Dengan rezeki yang cukup, tempat tinggal selesa, kenderaan pun selesa lah, selesa. Kemudian keluarga dia beramal dengan amalan yang soleh, anak-anaknya anak-anak yang soleh. Allah bagi rezeki dalam keadaan cukup. Nabi kata, untuk orang yang masuk Islam dan rezekinya cukup.
dan merasa cukup dengan apa pemberian Allah kepadanya. Setakat mana pemberian Allah kepadanya, maka dia syukur setakat itu. Allah bagi lebih lagi, dia sudah syukur juga. Itu gambaran bagaimana orang yang diberikan, orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Harta yang banyak kadang-kadang tidak mencukupi kalau hidup gaya boros. Kalau hidup gaya boros, kalau kena beli-beli belaka, ikut ni tak depan rasa nak beli, jadi boros. Orang yang hidup gaya boros ni, maka orang ni dia akan berbelanja lebih, berbelanja perkara yang tak patut dia belanja pun dia belanja. Itu orang Cina, orang boros. Orang kedekut pula, apa yang patut dia belanja dia tak belanja. Itu orang kedekut, kata Imam Ghazali. Orang boros ni, perkara yang sepatut tak dia belanjakan, dia belanja. Dia menghabiskan harta bendanya dalam perkara yang tidak perlu. Orang kedekut pula, dia tidak membelanjakan hartanya dalam perkara yang perlu. Anak cucunya perlukan kepada perbelanjaan, dia dah bunyi kedekut dah. Kedekut dah. Piti banyak, harta banyak, tapi kedekut. Ini satu hal juga. Satu hal juga manusia ini lagu ni. Kedekut, dengan diri sendiri pun kedekut. Kira dah. Orang jenis kira dengan anak cucu ni, dengan cucu pun kira, dengan orang lain lagi kira. Dengan cucu kira juga. Dengan orang lain sudah tentu dia kira. Dia kira. Jadi bagi mereka yang berberah ke belanja ke dalam perkara yang tidak perlu, itu boros. Sebaliknya harta yang sedikit kadang-kadang mencukupi jika mengamalkan jimat cermat. Jika beramal dengan jimat cermat, insya-Allah cukup. Cukup. Orang jenis jimat cermat. Tapi jangan kedekut sudah. Jimat cermat tak apa. Jangan kedekut. Gitu. Jimat cermat bukan bermakna kedekut. Tak semesti kedekut orang jimat cermat ni. Orang kaya kedekut gamal. Tetapi berhati-hati dalam berbelanja supaya tidak boros. Berhati-hati dalam berbelanja supaya tidak boros. Dalam bulan puasa orang banyak berbelanja perkara yang tak perlu pun belanja. Lama sekali makanan. Masuk bazar Ramadan yang beli macam-macam. Tapi pun banyak membazir. Makanan tu banyak membazir. Harta yang banyak tidaklah menggambarkan kekayaan, kerana kekayaan sebenarnya ialah kaya hati, kata Imam Al-Ghazali. Itu kaya sebenarnya. Orang yang kaya hati, itulah kata Imam Al-Ghazali, orang yang kaya sebenarnya. Nabi SAW telah bersabda, "Laisal ghina an kathratil ardi, walakinnal ghina ghina nafs." Bukannya kekayaan itu kerana banyaknya harta. Nabi kata, kaya itu bukan harta banyak. Nabi kata, kaya itu bukan harta banyak, tetapi kekayaan yang sebenar ialah kaya hati. Jadi Imam Ghazali hadis ni, dihura hadis Imam Al-Ghazali dalam kitab dia. Jadi kaya yang sebenarnya ialah kaya hati. Orang kaya hati ini dia pemurah, dia baik, ada sifat kasih sayang kepada anak yatim, ada sifat belah kasihan pada orang miskin. Ini orang kaya hati. Dia ada sifat belah kasihan kepada orang lain. Orang yang hidup qanaah, tidak melayani nafsu sarakah yang sentiasa inginkan kemewahan dunia. Nafsu sarakah ni maknanya hidup dalam kemewahan, melampau-lampau. Kalau kita sebut contoh Shah Iran. Shah Iran ni raja Iran pada zaman ketika dia berjatuhlah, dia dijatuhkan. Dia minum air dalam cawan daripada emas. Makan makanan pun pinggan daripada emas. Katil dia daripada emas. Katil daripada emas. Dan suatu haram belaka. Tak boleh. Manusia tak boleh minum air dalam cawan emas ataupun dalam gelam emas ataupun letak makanan dalam pinggan emas.
Tapi itu dilakukan oleh raja-raja yang hidup dalam kemewahan. Jika dia tidak kira orang lain dah. Jika dia seronok, dia boleh makan walaupun dalam keadaan sedemikian, dia tak peduli pada orang lain. Dan kebanyakan raja-raja pada zaman dahulu hidup dalam keadaan bermewah-mewah. Dalam keadaan bermewah-mewah, melebihi daripada sifat qanaah. Sedangkan khalifah-khalifah Islam, khalifah Ar-Rashidin umpamanya, mereka hidup dalam sifat qanaah. Orang yang hidup qanaah ini, dia cenderung kepada yang sedikit dan memilih yang halal saja. Yang tak halal dia tak ambil, dia ambil yang halal saja. Dia ambil yang bersih saja, yang tidak bersih dia tidak mengambilnya. Rezeki, makanan dan lain-lain lagi, kalau dia berasa tak sedap berasa. Bila tak sedap itu syubhah, atau kemungkinan syubhah. Halal ke haram, haram ke halal. Halal ke haram, haram ke halal. Sesuatu yang bersifat demikian, nak kata halal tak berani, nak kata halal tak berani, itu syubhah. Orang-orang syubhah pun dia tak ambil. Orang-orang yang syubhah pun dia tak ambil. Maka mereka yang bersifat qanaah, memilih barang-barang yang halal saja, makanan-makanan yang halal saja, yang dia ragu dia tolak. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, orang yang memiliki sifat qanaah tidak mengharapkan sesuatu selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bergantung kepada Allah. Dia gantungkan rezekinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia mengharapkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak bergantung pada makhluk. Makhluk ni macam kita aja. Walaupun kita bekerja dengan majikan, rezeki yang kita ambil, yang diberikan oleh majikan kita itu, rezeki itu sebenarnya hak Allah SWT. Cuma lalu ke tangan dia, ke tangan majikan, ke tangan bos, ke tangan tokek. Hakikatnya rezeki itu daripada Allah. Jika melayani hawa nafsu, kita akan cenderung kepada gaya hidup mewah dan tidak cukup dengan apa yang ada. Orang yang gaya hidup mewah ni memang tak pernah cukup. Gaji belah ribu sebulan pun tak cukup. Kadang-kadang gaji 10,000 sebulan pun tak cukup juga. Orang lain pendapatan tak seberapa, 5 kali dah gemukah menunaikan umrah. Dia sekali tak kira lagi. Pada gaji 10,000. Sebab apa? Sebab gaya hidup mewah. Gaya hidup mewah. Manusia adalah makhluk yang mempunyai keinginan dan naluri untuk mencapai tahap kesenangan yang tinggi dalam hidup. Itu tabiat manusia. Bekerja, lawan majikan-majikan, berlaku demonstrasi, berlaku mogok dan seumpamanya. Kalau kaki tangan tenaga nasional mogok, gelak lemah. Kalau kelompok ni mogok, orang pi mogok, seminggu mogok, tak kata mana. Dia boleh buat kadang-kadang, tapi tak buat lah. Di negara-negara barat, negara blok kapitalis barat, kapitalis tuan-tuan punya ladang kapal, ladang tembakau dan ladang yang lain, ataupun tuan punya kilang, dia beri gaji kepada pekerja itu murah, tak padan dengan tenaga. Marah, bawa jadi marah, lawan majikan dia, berlaku mogok dan seumpamanya. Maka lahirlah negara-negara sosialis dan negara-negara komunis. Negara-negara ini dia tidak beri kebebasan kepada rakyat memiliki harta. So tak betul lah tu. Cari harta dengan cara yang bebas sangat pun tak boleh, ataupun dengan cara yang macam negara komunis pun tidak boleh. Naluri inilah yang menggerakkan manusia bekerja dengan kuat bagi mencapai tujuan tersebut. Apa kerja kuat tak apa, tak salah. Kerja kuat tak jadi satu kesalahan. Yang jadi salahnya malah bekerja. Ada comok sana, ada comok sini, itu tak boleh. Islam tak suruh jadi malah, tapi Islam suruh jadi rajin bekerja. Dalam Al-Quran terdapat ayat yang membuktikan naluri itu pada diri manusia. Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma, dan kamu pula cintakan harta secara tamak halal.
Allah kata dalam surah Al-Fajr ayat yang ke-20. Memang tabiat manusia ni cintakan harta secara tamak. Ada dalam diri manusia jenis lagu tu. Jenis lagu tu ada. Maka Islam mendidik manusia dengan amalan-amalan akhlak ataupun tasawuf supaya kecintaan kepada dunia yang berlebih-lebihan itu dapat dikendalikan. Islam didik manusia, Islam mentarbiah manusia dengan ilmu-ilmu disebutkan sebagai ilmu tasawuf ataupun ilmu akhlakatullah ya. Ilmu tasawuf, ilmu akhlakatullah ya. Supaya manusia ini dapat kendal sikit. Kecenderungan dalam hati itu dapat dikendalikan sikit. Nabi kata seandainya anak Adam mempunyai 2 lembah emas, pasti masih dia cari juga lembah ketiga. Padahal yang memberi perut anak Adam tidak lain daripada tanah batu. Bila tanam dalam kubur, yang masuk dalam perut manusia yang ialah tanah. Tetapi Allah memberi taubat kepada siapa yang mahu bertaubat. Jadi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kita manusia di atas muka bumi ini, bila kita bertaubat kepada Allah, Allah ampunkan dosa. Allah ampunkan dosa. Manusia disuruh bekerja dan berusaha menambahkan harta melalui jalan yang halal dan bersih. Bekerja dengan cara yang baik, ikut jalan yang betul, halal dan bersih. Memakan rezeki yang halal adalah merangkumi kegiatan ekonomi yang halal. Bekerja di bidang yang halal. Start kerja tu niat molek, betul niat kerja untuk mencari rezeki yang betul, yang halal, dan dapat rezeki yang halal pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kerana kegiatan ekonomi yang haram akan menghasilkan pendapatan yang tidak bersih. Kalau kerja bersih, rezeki pun bersih. Kalau kerja itu haram, maka pendapatan pun jadi haram. Umpamanya kerja tipu orang dia umpamanya. Skema ni tipu orang. Bahawa ni penyimpan tabung haji. Dia kata, dia tipu. PT penyimpan tabung haji itu habis. Ya, cek tabung haji peringat sama-sama tak peringat sama tabung haji itu dalam radio IKIM itu peringat sama. Kalau orang telefon jangan percaya. Tabung haji tak akan telefon dalam bentuk begitu. Bak PT ini. Jangan percaya. Tapi ada juga percaya. Ada orang percaya. Bila ada orang percaya, habis gitu lah itu. Habis gitu. Ini skema yang terdapat di mana-mana pada ini. Jadi kerja tipu orang, dapat PT orang dengan cara yang haram, dengan cara tidak lain, tidak ada keberkatan dalam hidup. Atas dunia pun dah berkat, akhirat sudah tentu akan mendapat balasan kepada Allah SWT. Allah simpan PT datang haji berpuluh tahun lagi Mekah. Dan skema boleh habis. Untuk mendapat rezeki yang halal, umat Islam hendaklah melakukan 4 perkara. Untuk mendapatkan rezeki yang halal, umat Islam hendaklah lakukan 4 perkara. Yang pertama, menggunakan daya pengeluaran dalam kegiatan ekonomi yang halal dengan secukupnya bagi memenuhi keperluan asal manusia. Artinya, dalam bidang kerja ni, mestilah bidang kerja tu halal. Pertanian ke, perniagaan ke, ataupun apa-apa pekerjaan, mesti tengok halal ataupun tak. Halal ataupun tak. Sebarang kerja yang kita nak kerja, kena cek dulu, pastikan dia halal ataupun tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, membangunkan ekonomi secara sepadu, iaitu kegiatan ekonomi disertai dengan unsur pembangunan rohani atau akhlak. Bak cari harta ni, dia tak boleh semata-mata cari harta. Dia kena ada juga pembangunan rohani. Maknanya ibadat kepada Allah SWT tak boleh tinggal. Bak cari harta, tak boleh tinggal ibadat kita dengan Allah SWT, pergantungan kita, tawakal kita kepada Allah SWT. Nak cari-carilah rezeki, tapi pergantungan hati kita kepada Allah, tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bila seseorang itu tidak bergantung pada Allah, rasa dia je. Rasa dia pandai cari rezeki, rasa dia bijak cari rezeki. Jadi macam korun. Korun tu dia merasakan dia bijak. Rezeki dia banyak, harta dia banyak kerana dia pandai, dia cerdik, dia bijak. Dia kata dia bijak mencari rezeki. Akhir sekali Allah tenggelamkan korun bersama dengan hartanya ke dalam perut bumi. Tu orang rasa dia cerdik. Cerdik cari harta, padahal harta rezeki ini pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Korun ni bukan orang lain, sepupu Nabi Musa ya. Dia sepupu pun. Dia tak kira sepupu pun. Ada beradik pun kadang-kadang. Ada jenis tak pakar. Dalam standarnya tak ada tak pakar. Ada pakar, ada tak pakar dalam standarnya. Ada beradik pun gitu juga. Anak Nabi Nuh ada tak pakar. Bukan saja orang lain, isteri pun kadang-kadang tak pakar. Bagaimana isteri Nabi Nuh dan isteri Nabi Lut tak pakar. Dua-duanya masuk neraka. Isteri Nabi Lut dan isteri Nabi Nuh. Isteri Nabi Nuh ni ketika banjir besar berlaku, Nabi dia panggil anak dia yang bernama Kanaan. Panggil isteri dia, mari naik atas baturan. Mereka kata, kami nak panjat bukit, nak panjat gunung judi. Air semakin tinggi dia semakin panjat, air semakin tinggi dia semakin naik. Akhir sekali gunung pun tenggelam. Maka mereka yang durhaka itu mati belaka, termasuk isteri Nabi Nuh dan anak Nabi Nuh yang bernama Kanaan. Begitulah juga isteri Nabi Lut. Dia pakak dengan budak-budak jahat ni, pemuda-pemuda jahat. Kebetulan datang tetamu di rumah Nabi Lut alaihissalam. Tetamu ni dia nak cakap banyak senyap gitu aja. Lepas dia singgah rumah Nabi Ibrahim, tetamu ni dia singgah rumah Nabi Ibrahim dulu. Dan Nabi Ibrahim ra'ilah dia. Nabi Ibrahim mera'ikan dia, sembelih anak lembu muda tu. Atau tengah sedap tu. Dan Nabi Ibrahim panggil lembu. Kalau kira sedap lah daging lembu panggil anak muda. Akak pada tetamu. Memang sifat Nabi Ibrahim, dia ra'ikan tetamu. Dan kalau nak makan pula Nabi Ibrahim dia cari kawan-kawan jalan kaki 3 batu nak makan berjemaah. Nabi Ibrahim cari ya kawan-kawan nak makan berjemaah. Ni tak makan seorang-seorang dia. Nabi Ibrahim ini dia makan berjemaah, walaupun terpaksa berjalan kaki berbatu-batu. Datang tetamu ke rumah Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim tak kenal tetamu yang datang ni, tak kenal, cuma dia layan. Akhir sekali tetamu bila akak lembu panggang tak makan setabuk setuh pun tak. Pahala Nabi Ibrahim ni bukan manusia ni. Tak setuh makanan. Tuan punya rumah angkat makanan, tetamu tak makan. Jadi ini adalah malaikat yang menyamar sebagai manusia. Memang malaikat semua. Mereka datang nak beritahu kepada Nabi Ibrahim. Pertama sekali Siti Sarah nak dapat anak. Siti Sarah ni berkahwin lama dengan Nabi Ibrahim, tak dapat anak. Sahabat tua bekerja 70 tahun lebih dah, tak ada anak. Jadi bila diberitahu oleh malaikat Siti Sarah nak dapat anak, suka lalu kah suka sungguh dia. Orang dah lama dah mengidam nak anak, tiba-tiba diberitahu dapat anak dalam usia tu, suka melepak-lepak, suka Siti Sarah. Akhir sekali dapatlah anak yang diberi nama Ishaq, Nabi Ishaq alaihissalam. Lepas rumah Nabi Ibrahim, mereka yang sama pergi pula ke Lembah Sado. Lembah Sado ni dalam negeri Jordan sekarang ni. Lembah Sado. Di situ tempat Nabi Lut alaihissalam bersama dengan kaumnya. Nabi Lut ni bukan lain anak saudara Nabi Ibrahim. Anak saudara Nabi Ibrahim. Di Lembah Sado, orang lelaki tidak minat pada orang perempuan. Dia melakukan liwat sesama lelaki dan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka bila mereka sampai di rumah Nabi Lut, duduk di rumah Nabi Lut dengan rupa parah yang comel, mereka ni merupakan dirinya dengan rupa parah yang comel. Jadi isteri Nabi Lut ni beritahulah kepada pemuda-pemuda, pemuda-pemuda di rumah Sadom, kita mari pakar-pakar mari rumah aku, ada orang muda comel, orang muda kacak di rumah, mari. Isteri Nabi Lut ni uduh perangai dia. Jadi mari nak 1000 pemuda kacak yang berada di rumah Nabi Lut pada mereka. Akhir sekali mereka telah menghancurkan penduduk lemas tadi. Yang ketiga, melakukan kegiatan ekonomi secara berdikari ataupun bekerja dengan kerajaan ataupun swasta boleh belaka. Nak kerja dengan kerajaan pun tak apa, nak bekerja dengan swasta pun tak apa. Nak berdikari lagi baik. Berdikari mana? Nego sendiri, buka bengkel sendiri. Maknanya kerjanya itu tak terikat dengan siapa-siapa, bebas lah. Berasa nak rehat, dia rehat. Kerjaan-kerjaan tak boleh main telur rehat gitu. Kalau kerja mentakkan masuk bukan apa. Rehat pukul 12 ni saya kata. Tak, itulah time dia. Jadi kalau pukul 9 tubik pula makanan sedagang kat cenderia, itu tak betul. Kerja dengan kerajaan, tubik daripada pejabat, pergi makanan sedagang kat cenderia. Pergi cenderia 10 minit, makanan sedagang 20 minit. Berapa? 10 minit lah. Balik daripada makanan sedagang di cenderia 10 minit pula, 2 minit lah. Dekat 40 minit. Tak betul tu. Kalau kerja dengan orang, kerja kerajaan ke, kerja dengan swasta, tak boleh buat lagu tu. Tak boleh buat lagu tu. Kerja sendiri lah apa? Kerja sendiri pun kalau main dulu banyak menghabiskan masa dengan membazir pun tak boleh juga. Tapi mana kerja sendiri, dia bebas. Jadi boleh belaka nak kerja sendiri, boleh nak berdikari lebih baik. Sebab Nabi-Nabi ini kebanyakan berdikari. Nabi Allah Ibrahim AS, itu Nabi Idris ini kerjanya menjadi tukang jahit. Tukang jahit ini bukan kerja hina. Kerja Nabi Idris orang pertama sekali menjahit pakaian, tukang jahit. Nabi Daud tukang besi. Nabi Muhammad berniaga. Nabi Ayub bercocok tanam dan menternak. Nabi Syuaib pun menternak. Dan kebanyakan Nabi-Nabi berdikari, kerja sendiri. Kerja sendiri. Tak apa ada kerja apa-apa pun, asalkan bersih, asalkan halal. Yang keempat, melakukan kegiatan ekonomi serta infak pada jalan Allah bagi membangunkan ekonomi keluarga dan masyarakat. Maknanya melakukan kegiatan ekonomi, lepas tu ada fikir lebih infak pada jalan Allah. Zakat tu wajib, sedekah sunnah. Menginfakkan, bersedekah pada jalan Allah itu adalah dituntut dalam agama. Membelanjakan pada jalan Allah SWT. Jadi kegiatan ekonomi yang mendatangkan banyak hasil, fikir banyak, jangan simpan dalam keadaan tidak membelanja. Hendaklah berbelanja untuk ahli keluarga, itu paling terbaik. Belanja kepada keluarga adalah paling terbaik. Dan selebihnya menginfakkan harta itu pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan mencari rezeki daripada sumber yang halal seperti pertanian, perniagaan, perindustrian dan lain-lain adalah dituntut dalam agama. Dituntut. Manusia tidak akan turun martabatnya dengan sebab bekerja di dalam sektor yang dianggap hina. Sedangkan ia halal. Umpamanya di petani, turun dalam baru, turun dalam dan bendang padi, berlumuran dengan lumpur, pakai muka kena lumpur umpamanya. Tani ini, apakah hina? Tak hina. Seluruh masyarakat makan nasi hasil daripada titik beluh kaum tani. Kita makan nasi daripada titik beluh petani. Maka
Bekerja sebagai petani tidak hina, halal. Begitulah juga kita makan ikan daripada nelayan. Nelayan kita tangkap ikan, kita makan hasil daripada tangkapan nelayan, halal. Cumanya yang terjadi kalau pergi menangkap ikan di laut tak solat, itu tak boleh kan? Menangkap ikan tapi tak solat, kerja dalam keadaan tidak solat, itu tidak betul. Mulia ataupun hinanya manusia tidak terletak pada jenis pekerjaan, tetapi pada takwanya kepada Allah SWT. Jadi petani tidak hina, jadi penternak tidak hina, jadi pekebun tidak hina, jadi tukang tidak hina, jadi kontraktor pun tidak hina, jadi guru pun tidak hina. Sebab Nabi guru, Nabi Muhammad tu guru, mendidik manusia dengan akhlak yang mulia. Jadi apa pun tak hina asalkan kerja tu kerja yang bersih. Islam memberikan kebebasan kepada manusia memilih pekerjaan, selagi pekerjaan itu tidak bercanggah dengan syariat. Sahabat Nabi ini macam-macam jenis kerja. Abdurrahman bin Auf dia berniaga, sahabat-sahabat yang lain masing-masing. Kebebasan yang diberikan itu akan menimbulkan minat dan kesungguhan bekerja. Jadi kerja ni kalau kita minat, maka kita pun jadi rajin, jadi ralik kerja. Kalau usuh kita kerja benda yang kita tak minat, kerja yang tidak diminati. Ayah kata awak buat kerja ni, jadi tukang jahit. Ayah kata jadi tukang jahit, tapi dia tak minat jadi tukang jahit. Tak jadi stabuk. Orang projek bagi dia gaya petok habis. So apa? Sebab tak minat. Jadi kerja ni dia ada kait dengan minat juga. Kalau minat sebagai seorang petani, suka sangat dia. Banana dia suka sangat. Tanaman-tanaman dia jadi molek. So apa dia cara baca, cara siram air, dia jadilah tanaman. So apa? Sebab dia minat. Benda yang orang minat, benda yang tak minat, kerja tak akan jadi. Dia kait dengan minat. Sesiapa yang rajin bekerja, maka dialah orang yang banyak mendapat hasil. Sesiapa yang hidup mewah dan berlebih-lebihan dalam berbelanja, dia akan terperangkap dengan memakan makanan yang syubhah dan haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu. Sa'ad bin Abi Waqqas ni seorang sahabat daripada 10 sahabat Nabi yang dijamin syurga tanpa hisab. Nabi kata, atib ta'mataka tustahab da'watuka. Pilih makanan halal. Nabi pesan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi kata pilih makanan halal. Pilih makanan halal. Nescaya doamu dimakbulkan. Kalau kita buat lebih kurang, kita nak makan, kita buat lebih kurang, umpamanya buat lebih kurang kan? Bimbang takut kita makan tidak halal kan? Bimbang takut makanan yang kita makan itu tidak halal, maka kita masuk dalam kita awal buka Islam. Tengok ayam sedap makan, kita minta ayam ni jenis makanan kena sembelih. Dekat orang kafir tak sembelih. Ayam yang ada dalam restoran orang kafir. Ada orang Melayu kita ni tak berasa segan silu masuk ke dalam restoran orang kafir. Kita nak nitah pada orang kafir masa malu. Ada orang tak malu. Bimbang takut makanan yang dijual dalam kedai orang kafir ni, restoran kafir, takut tak halal. Takut tak halal. Sebab daging import pun ada yang tidak halal, daging import. Kalau kita berada di tempat yang di negara-negara orang bukan Islam itu lain. Di negara orang bukan Islam, umpamanya kita di Bangkok umpamanya. Bangkok pun ada restoran Islam. Ada. Kalau kita cari ada. Di Bangkok tu. Kalau kita pergi Indonesia tak ada masalah. Sumatera tak ada masalah. Jadi Bangkok mungkin sedikit masalah. Di Hanyai pun ada masalah tak? Sebab di Hanyai ni ramai orang yang bukan Islam.
Tu dia jual ayam, tu ayam dengan orang pelah. Ayam bakar. Dia hanya. Jadi kita kena cermat dan berhati-hati. Tak semestinya makan ayam, tak semestinya makan daging, makanan lain pun ada. Jadi bila kita duduk dalam masyarakat yang ada orang kafir, kena berhati-hati. Kena berhati-hati, takut termasuk dalam perut kita ini makanan yang tidak bersih atau makanan yang tidak halal. Imam Al-Ghazali rahimahullah menyatakan penyakit tamak boleh dikikis daripada jiwa manusia dengan membiasakan diri hidup secara sederhana dan mengurus perbelanjaan hidup secara terancang. Maknanya rancang molek, insya-Allah. Kalau kita tak rancang, maka jadi bogoh lah. Sebab itulah orang yang merancang ni bila dia masuk dalam pasar, dia tulis barang dia nak beli. Itu dia dah, dia senaga dah. Nak belinya ini. Ada senaga dah, dia boleh poket dia. Nak belinya ini, yang kedua ini, yang ketiga ini, yang keempat ini. Jadi kalau tidak rancang masuk dalam pasar, PT banyak habis. Percayalah, banyak habis. Tambah sekali orang kuat. Kalau masuk dalam pasar, kita rasa setengah jam tu rasa lama dah. Dia ni sejam setengah. Ada seorang bekas wakil rakyat dalam kawasan tu, dalam Kuala Terengganu. Saya nak sebut dalam nama apa. Bekas wakil rakyat. Isteri dia nak masuk dalam kedapaian. Dia kata pukul 9 tubik. Pukul 9 ada tubik lagi. Dia tinggal isteri dia. Bekas seorang wakil rakyat. Dia tinggal. Sebab dia banyak kerja juga. Dia banyak kerja juga. Jadi bila duduk musim apa, memang kadang rancang je duduk musim lah. Duduk kat jual sayur, nak beli tu, nak beli belaka. Setambung sayur. Pergi kat lain pun tak. Begitu juga, nak beli belaka. Sebab PT tak ada banyak sekian dalam poket. Nak beli belaka. Nak beli belaka tu jadi, kadang-kadang jadi membazir. Bila tak dirancang dengan baik. Sebab tu lah dari segi perancangan ni kena tulis. Nak masuk pasar tu kena tulis. Nak belinya ni. Dah beli kicap saja 7 botol kicap. Botol cukup dah. Kicap 7 botol. Tu tak dirancang. Jadi kan Imam Al-Ghazali, penyakit tamak ni boleh dikikis dalam jiwa bila kita membiasakan hidup yang terancang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan berbelanja secara berhemat termasuk dalam perkara yang menyelamatkan. Berhemat, tidak boros dan tidak membazir. Berhemat. Nabi kata 3 perkara yang dapat menyelamatkan. 3 perkara yang dapat menyelamatkan, Nabi kata, iaitu takutkan Allah baik dalam rahsia ataupun dengan terang-terangnya. Kita seorang pun kita kena takut kepada Allah. Duduk tempat orang ramai pun takut kepada Allah. Selamat insya-Allah. Ada setengah orang tu kalau seorang macam-macam dia buat. Macam-macam dia buat. Tak ramai, dia berhati-hati sikit. Itu yang pertama. Yang kedua, beriktisad dalam masa kaya ataupun miskin. Sama ada waktu kaya pun berhemat-hemat dari segi berbelanja. Waktu miskin lebih-lebih lagi. Masa kaya kan, masa miskin pun dari segi kita berbelanja ni kena berhemat. Jangan boros. Dan berlaku adil dalam masa reda ataupun marah. Adil ini ialah ajaran Islam. Islam mengajar kita dalam suasana yang bagaimanapun kena berlaku adil. Kalau orang jadi hakim, waktu nak marah, jangan menjatuhkan hukuman. Waktu peluh, panah peluh, waktu tu jangan menjatuhkan hukuman. Memang takut berlaku tidak adil. Jadi berlaku adil dalam masa rata ataupun masa marah. Waktu marah pun kita kena berlaku adil. Dalam masa tak marah pun kita kena berlaku adil. Berlaku adil kepada anak-anak yang anak-anak kita berlaku. Umpamanya hal ni cacat rupa cacat, anak cacat. Hal ni tak cacat. Ada orang anak cacat, dia tidak berlaku adil. Sebab tu hak cacat tu kena jaga baik. Ada orang tak berlaku adil kepada anak yang cacat, anak OKU. Tak boleh anak kita berlaku adil kepada anak-anak.
Kerajaan kena berlaku adil kepada rakyat. Tak boleh tidak berlaku adil. Tak boleh. Kerajaan mesti berlaku adil kepada rakyat dia. Tak kira lah rakyat yang duduk kat Terengganu ke, yang duduk kat Kuala Lumpur, rakyat Melaka kena berlaku adil. Benar adil. Tidak akan mendapat kepuasan orang yang melampaui kesederhanaan. Orang yang sifatnya tidak qanaah, dia tidak pernah puas. Orang yang bersifat qanaah, insya-Allah dia mendapat kepuasan. Orang yang mengumpulkan harta melebihi keperluan tidak pernah puas dengan apa yang ada. Tak pernah puas, dapat satu nak lagi, dapat nak lagi. Jika mendapat satu lembah emas, mahu pula lembah yang kedua, dan seterusnya. Jadi muslimin muslimat yang dihormati dan dikasihi, setakat itu dulu pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kebaikan, dapat kita meneruskan kehidupan kita di atas muka bumi ini dengan sifat qanaah, dengan sifat kita berpada dengan apa yang Allah bagi. Bekerja di Islam itu ialah kerja yang kuat, kerja kuat di Islam ini. Sebab kerja ni dia jadi ibadat. Jangan kata tak ibadat kita. Seorang lelaki, Nabi tengok jalan cepat. Pada suatu pagi Nabi tanya dia, Nabi tegur, "Guana ni jalan cepat ni?" Dia kata, "Saya nak pergi kerja ya Rasulullah. Anak keluarga saya besar." Apa yang disebutkan oleh Rasulullah, kerja itu diberikan pahala, diberi jadi ibadah dan merupakan amalan soleh. Ia yang termasuk dalam jihad fi sabilillah. Cari rezeki untuk ahli keluarga menjadi jihad pada jalan Allah SWT. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.